Tu pasalnya orang kita buat yang salat sunat isyraq itu, dia tak boleh ketika matahari sedang terbit tu. Ketika matahari sedang terbit itu, hadis Rasulullah menyatakan ketika sedang terbit itu, dia terbit di antara dua tanduk syaitan dalam hadis Rasulullah. Lagipun satu lagi, kalau kita menyembah matahari itu ketika terbit, itu agama orang menyembah matahari. Menyembah matahari itu ketika matahari sedang terbit tu lah. Jadi untuk itu kita salat isyraq tu, salat sunat isyraq tu dan lewatkan sedikit selepas syuruk tu, selepas matahari baru terbit tu, lewatkan sedikit, iaitu 15 minit selepas itu. Kalau mengikut Muhammad Saleh Al-Uthaymin juga dalam kitabnya kata 12 minit pun dah boleh dah. 12 minit. Sebabnya 12 minit tu ke 15 minit selepas matahari terbit tu, syuruk tu kan, ada waktu solat sunat isyraq dah. Sebab solat sunat isyraq ni masanya dia pendek aja sebenarnya. Dia lebih kurang masa dia tu 15 minit aja. Itu kena jaga masa tu. Sebab itu makanya dalam hadis Rasulullah yang mana nyatakan bahawa sesiapa yang salat subuh berjemaah kemudian dia duduk di tempatnya tu, dia tidak berkata-kata yang lain melainkan berzikir kepada Allah, maknanya membaca Quran, zikir-zikir yang biasa yang kita lazimkan, kecuali kalau dia batal wuduk, dia pergi berwuduk kerana kembali ke tempat tu balik semula sehinggalah terbit matahari syuruk, kemudian dia lewatkan sedikit 12 ke 15 minit, kemudian salat sunat isyraq 2 rakaat dengan niatnya usalli sunnatal isyraq, usalli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Usalli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, maka Allah bagi ganjaran. Tuan-tuan, sanadnya cukup kuat hadis ni, iaitu bagi ganjaran seperti dia menunaikan haji dan umrah. Ganjarannya seperti menunaikan haji dan umrah. Kata kupasan ulama, bukanlah maksudnya dia terlepas dari fardu haji kan, bukan maknanya dia tak perlu lagi menunaikan haji, tapi dapat pahalanya seperti pahala menunaikan haji dan umrah. Jadi maknanya kalau dia kaya dan mampu, ada ke lapangan dan kemampuan, kenalah wajib haji pergi juga, tapi pahalanya tu seperti menunaikan haji dan umrah dia dapat. Jadi di sini ni nyatakan lepas itu nanti barulah tuan-tuan 12 minit ke 15 minit tadi selepas syuruk tadi kan, kemudian 28 minit selepas syuruk ataupun 30 minit, itulah masuk yang awal duha tu. 28 minit selepas syuruk masuk waktu duha, awal duha. Jadi makanya dia 12 ke 15 minit aja selepas syuruk tu, selepas syuruk ataupun matahari terbit tu, waktu salat sunat isyraq. Lepas tu 15 minit lepas itu masuklah waktu solat sunat duha. Tu makanya kita tak boleh lewat tu solat sunat isyraq tu, ada masanya 15 minit sahaja. 15 minit selepas syuruk itu, sebelum sampai waktu awal duha tu, yang 28 minit selepas syuruk tu. Itulah waktunya isyraq tu. Jadi kira-kira dalam waktu 15 minit aja dah, singkat waktunya. Kita kena jagalah. Jadi itu makanya dia nyatakan dalam hadis Rasulullah tu, Rasulullah menyuruh supaya dia ni duduk di tempat duduknya ibadah tu selepas salat subuh berjemaah. Dia tidak pergi ke mana-mana, jadi supaya dia boleh jaga waktu tu. Kan, jaga waktu tu, dia masuk aja 12 minit selepas syuruk tu, ke 15 minit tunggu dia salat sunat isyraq. Lepas tu dalam salat isyraq, kalau yang saya amalkan tu ni, habis-habis kita salat isyraq tu, doa-doa sikit, dah masuk dah waktu awal duha tu dah. Tengok-tengok jam, dah 28 minit selepas subuh ataupun 30 minit selepas subuh dah. Maksudnya dah boleh masuk terus duha pula dah. Jadi sekalilah salat sunat duha.
di awal duha kan. Macam itulah. Kalau yang cepat isyraknya 5 minit 7 minit habislah kan. Tapi kalau yang banyak lagi, panjang sikit baca surahnya ke dan doa-doanya, habis juga 15 minit. Lepas 15 minit dah masuk pula duha. Macam itulah. Macam tu tuan